Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil mujahidin wa imamil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Yang semekan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para ahli datang ke surau, para asatizah, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam yang mulia ini. Allah memberikan ruang kita, Allah memberikan kerenganan tubuh kita, Allah memberikan kekuatan pada diri kita untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang diseru hayya 'alas shalah, jom kita datang sembahyang. Berapa ramai orang yang diseru untuk beriman, tetapi jiwanya keras, hatinya keras. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahkan lebih keras daripada batu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi hati ini tak dapat melihat kebenaran Islam. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga ini tidak digunakan untuk mendengar hidayah Allah SWT. Mereka ada mata, tapi mata ini tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah SWT. Yang Allah pampangkan, Allah tunjukkan kita saban hari kebesaran-kebesaran Allah SWT. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang ternakan, bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan. Tuan-tuan sekalian, peristiwa yang berlaku baru-baru ini di beberapa negeri di Kelantan, terganggu Pahang sebagainya, saya ambil satu sajalah sebagai peringatan kita, ya. Kalau kita nak rasa hebat, kita rasa bongkak, sombong, megah dengan harta yang kita miliki, ya. Dengan harta yang kita miliki, minta-minta tak berlaku pada kita. Kalau kita menjadi mangsa banjir yang terperangkap di kawasan banjir, berada di atas bukit ataupun di pusat pemindahan, duit tuan-tuan yang berjuta-juta dekat bank ada nilai tak? Ada nilai tak? Tak ada nilai. Ada orang datang nak bantu, kau tak kenal aku ke? Aku ni multi-millionaire. Duit ni tidak ada nilai. Berapa banyak duit dekat akaun, berapa tinggi pangkat kita, tapi kita jadi datuk dan transi ke apa, di kala itu sama, tak ada beza dah. Semua sama. Bahkan kalau duit ada kat tangan pun tak ada barang lah. Useless. Bapak saudara saya itu masih zaman Jepun, dia ada dekat satu guni duit daun pisang, duit pokok pisang, tapi tak laku. Tak laku, nak apa? Saya lihat duit, yang duit lama-lama ni, duit orang mereka, 100,000 berkotak-kotak, 100,000, but useless, tak ada nilai. Ini baru satu malapetaka daripada Allah yang Allah turunkan daripada kita dengan banjir. Bagaimana pula kita daripada Allah SWT? Kita dihadapkan di mahkamah Rabbul Jalil, segala pangkat, segala derajat, segala kedudukan, segala harta, segala apa yang kita miliki tidak ada nilainya untuk membantu kita
melainkan amalan kita yang kita bawa, tuan. Melainkan amalan kita yang bawa, itulah yang membantu kita. Dan di antara amalan yang membantu kita ialah bacaan Al-Quran kita. Al-Quran sebagai hujah kita di akhirat nanti ataupun hujah ke atas kita. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Hujjatun laka maksudnya menjadi pembela kita. Hujjatun alaika maksudnya dia akan mendakwa kita. Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya pada orang lain. Moga-moga Allah golongkan kita bersama dengan pencinta Al-Quran, orang yang mendukung Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang berpegang pada Al-Quran, dan Al-Quran menjadi hujah kita di hari akhirat, insyaAllah. Hadirin sekalian, saya sambung kuliah saya malam ini tentang mukjizat Al-Quran dan sains. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini banyak. Bukan hanya 4 yang kita tahu 4 kan? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini yang disebutkan Al-Quran. Tetapi kitab yang Allah turunkan banyak. Bilangnya kita tidak tahu secara spesifik. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apabila Rasulullah ditanya berapakah bilangan Nabi, berapakah bilangan Rasul, Rasulullah SAW jawab bilangan Rasul Nabi ada 120.000 orang, ramai. Nabi ada 120.000 orang, manakala bilangan Rasul ada 313 orang. Dan Rasul-Rasul ini Allah berikan mereka kitab, cuma kita tidak tahu secara detail siapakah Nabi ini, siapakah Rasul ini, dan apakah kitab yang mereka bawa. Namun kesemua kitab ini merupakan kitab panduan yang Allah berikan kepada umat Nabi tersebut, yang dibawa oleh Nabi tersebut. Tetapi kitab ini hanya relevan untuk jangka waktu tertentu. Berbanding dengan Al-Quran, Rasulullah SAW jelaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepasku. Selepas Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Jadi Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat untuk membantu kita dalam medan dakwah. Seperti mana Allah berikan kepada para anbiya, kepada para nabi, mukjizat-mukjizat bagi meyakinkan orang ramai terhadap kebenaran dakwah mereka. Nabi siapa yang mukjizatnya keluar unta berbicara bukit? Nabi siapa? Nabi Saleh kan? Nabi Saleh bila orang ramai nampak macam mana unta keluar dari celah bukit, kemudian janji Nabi Saleh bahawa unta ini boleh memberikan minuman pada seluruh orang kampung, dan ia berlaku, menyebabkan berbondong-bondong ramai orang memeluk ajaran yang dibuat oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Begitu juga beberapa mukjizat Nabi yang lain, ya. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung, yang tidak terhenti dengan kewafatan Nabi, ialah mukjizat Al-Quran dan mukjizat hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan mukjizat, Al-Quran merupakan juga bukan mukjizat. Apabila kita mempelajari hadis dan Al-Quran ini, kita akan dapati, kita akan temu istilah ini, hadis dengan hadis kursi. Apa beza ya? Apa beza mana hadis dengan hadis kursi? Bila sebut hadis kursi, apa beza mana hadis dengan hadis kursi? Apa beza hadis dengan hadis kursi? Kemudian apa bezanya antara hadis dengan Al-Quran?
Ada perbezaan. Ini pendapat yang umum ya, pendapat yang dipakai oleh jumhur ataupun kebanyakan para ulama. Hadis ini benda yang refer pada Nabi, sama ada perbuatan Nabi, percakapan Nabi, ataupun apa yang Nabi benarkan. Contoh percakapan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda sekian-sekian, itu apa yang Nabi sebutkan. Dan hadis Nabi yang kadang-kadang kita gunakan sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan. Contohnya Rasulullah pakai baju macam mana, Rasulullah cara makan macam mana, itu sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga, dalam bentuk iqrar. Rasulullah tak cakap, Rasulullah tidak buat. Contohnya apa? Makan daging biawak padang pasir. Satu ketika Rasulullah tak makan. Agak-agaklah Haji kalau saya tembak tupai, kalau kita nampak saya tembak tupai ni, kemudian saya siang tupai-tupai ni, kemudian saya buat kari, makan kat sini, kalau tak makan tak. Nampak tupai lah, kaki tupai nampak, tupai halal dimakan, tupai halal dimakan, tapi kita tak biasa makan, geli nak makan. Setengah orang tengok arnab. Saya ayah tu beli arnab, abang saya pergi anak ke kampung, sembelih arnab ni, bila sembelih arnab tu nangis macam kucing. Mak masak tak ada seorang nak makan sebab ikan kucing. Halal, tapi kita tak lalu nak makan. Berapa ramai orang yang tak lalu nak makan belum? Nampak macam ular. Rasulullah tak makan tapi satu ketika Rasulullah nampak Khalid bin Walid melapah so Rasulullah kemudian berlalu pergi tanpa melarang Khalid. Ni biawak padang pasir. Seorang muka dia macam biawak kita juga, cuma dia, aku bahasa Melayu panggil orang Jerman panggil tempat ni apa ya? Dia tak tajam mukanya, ekornya pun tak tajam. So biawak pada pasir ni sedap, rasanya macam daging bulu. Tapi kalau orang tak lalu nak makan, tengok macam biawak. Dia Rasulullah tak makan, tapi bila nampak Khalid bin Walid melapah soalnya okey lah, berdengung. Okey. Jadi Rasulullah tak larang, berarti dab tu boleh makan. So ini hadis. Apa yang keluar pada mulut Nabi, apa yang Rasulullah buat, dan apa yang Rasulullah benarkan, maka jadi hadis Nabi. Dia menjadi sunnah Nabi. Namun demikian, ada sunnah-sunnah Nabi yang wajib kita ikut. Ada sunnah Nabi yang haram kita ikut. Ada sunnah Nabi yang sunat kita ikut. Ada sunnah Nabi yang harus kita ikut. Apa sunnah Nabi yang haram ni? Haji, sunnah Nabi yang haram ni? Oh, semua tahu. Sunnah Nabi yang haram dibuat ialah Rasulullah SAW pernah kahwin lebih pada 4 orang dalam satu masa. Tak boleh. Ya, itu Rasulullah buat kan? Perbuatan Nabi haram kita ikut dalam Nabi. Okey. Sunnah yang wajib itu adalah sembahyang fardu, puasa. Ini wajib kita ikut. Manakala sunnah yang harus adalah sunnah dalam bentuk adat. Contohnya pakai jubah. Jumhur para ulama menyatakan jubah adalah pakaian orang Arab. Dia bukan pakaian Islam. Kita pakai jubah, dia pakai orang Arab. Tuan-tuan tak dapat pahala pakai jubah. Sama dengan kita baju Melayu. Tetapi kalau kita pakai jubah sebab kita cinta Nabi, suka ikut Nabi, kita buat, maka kita dapat pahala sebab cinta pada Nabi. Tapi jangan katakan jubah ni pakaian Islam. Pakaian Islam ialah menutup aurat, jadi harus kita pakai jubah. Demikian juga Rasulullah SAW sarapan roti waktu pagi. Kita orang Malaysia sarapan nasi lemak.
berarti canai. So bila ada buat kuliah subuh, surau sediakan, berarti nasi lemak. Kita pun komplain, apa tak ikut sunnah Nabi, kita ke sarapan roti. Betul ke tak? Tak betul. Itu adat. Perbuatan Nabi yang termasuk adat. Dia bukan sunnah dalam ajaran